Dan saya yakin bahawa MOU yang dibuat antara kerajaan dengan pembangkang yang dipanggil persefahaman transformasi dan juga kesetaraan politik adalah salah satu daripada konsep yang menggambarkan tolak ansur politik. Dan ia bukan perkara yang baru. Bahkan kami di peringkat Parti Islam Malaysia PAS, dulu kita perkenalkan cadangkan menerusi Presiden PAS konsep Unity Government pada tahun 2008. Kita perkenalkan juga konsep BPMS, Budaya Politik Matang dan Sejahtera, untuk mengajak rakyat sama ada kerajaan atau pembangkang bersama-sama. Kalau kita rujuk balik pada apa yang dibentangkan oleh PAS pada tahun 2016, melibatkan BPMS, kita tetapkan 7 prinsip, iaitu berpolitik berdasarkan prinsip, berpolitik berdasarkan dakwah ma'ruf dan nahi munkar, berpolitik berdasarkan penyelesaian Islam, berpolitik berdasarkan keutamaan untuk rakyat, berpolitik yang diplomasi, berpolitik dalam bentuk realiti bukan persepsi fitnah, dan juga politik dengan cara yang rasional dan juga proporsional. Dan alhamdulillah, kalau inilah 7 prinsip yang boleh kita laksanakan dalam berkerajaan atau dalam menjadi pembangkang, kita yakin bahawa negara mampu melahirkan rakyat yang matang berpolitik, walaupun kita mungkin berbeza pendapat dan pandangan dan pelbagai isu melibatkan kerajaan, tetapi ada kebersamaan, iaitu untuk menjadikan negara kita lebih baik, bukan hanya untuk diri kita, bahkan untuk dunia sekali, insya-Allah. Itu yang pertama, melibatkan konsep ta'awun atau konsep tasamuh siasi, konsep toleransi dalam berpolitik. Dan saya yakin bahawa kalau kedua-dua pihak dapat melaksanakan apa yang kita telah tandatangani bersama, kita yakin bahawa negara pasti akan mendapat manfaat. Walaupun tidak menafikan bahawa pembangkang perlu terus melaksanakan tugasan untuk membangkang kerajaan, mengkritik kerajaan, memberi komentar pada kerajaan sebagai satu cara untuk semak dan imbas yang baik bagi kerajaan kita melaksanakan tugasan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak merujuk pada kaedah kedua yang saya panggil sebagai ta'awun iktisadi, atau dalam bahasa Inggeris economic cooperation, bahasa Malaysia kita sebut kerjasama ekonomi. Dalam konteks kita berhadapan krisis ekonomi yang sangat parah, kalau kita lihat hutang isi rumah Malaysia yang menyumbang sebanyak 93% daripada keluaran negara-negara kasar KDNK untuk Disember 2020, berbanding nisbah 82% saja untuk tahun 2019, ini menunjukkan kepada kita berhadapan dengan suasana yang sangat kritikal berkaitan dengan ekonomi. Maka tentulah kebersamaan, perkongsian, ta'awun ataupun persefahaman, tolong-menolong dalam perkara melibatkan ekonomi sangat penting bagi negara Malaysia. Kerana itu kita lihat di zaman Nabi SAW, di awal pembinaan negara Islam Al-Madinah Al-Munawwarah, bagi dia perkenalkan pasar yang bertujuan untuk membuka ruang perniagaan untuk rakyat, pasaran baru berniaga untuk rakyat, untuk mereka kembali bangkit menguruskan ekonomi mereka. Hari ini kerana faktor pandemik, ramai orang yang kehilangan pekerjaan, ramai orang yang pasal gulung tikar, menutup perniagaan, mereka tak mampu membayar sewa-sewa kedai mereka, tak membayar gaji-gaji pekerja mereka. Maka tentulah sebagai kerajaan kita perlu untuk membuka kembali ekonomi ini dan membuka pasaran-pasaran baru ekonomi yang boleh bagi peluang pekerjaan kepada rakyat, menggantikan apa yang telah hilang.